Salam sejahtera, salam bahagia. Salam hujung minggu hari Ahad bersama kami Johan dan Marsha dalam Propaganza musim yang ketiga. Dan selama 1 jam ni kami akan berada di Nailis Place. Nailis, why your voice is very nice today. Dan 1 jam ni juga kami akan mensajikan dan menghidangkan anda dengan cerita-cerita yang menarik. Contohnya, Crazy Falak kena tipu dengan penganjur. Alah, tak best lah kena tipu. Itulah, tapi yang bestnya Awi Rafael suka pancing perempuan kaya. Ambil, dia pakai perempuan apa? Ada lah pengumuman, nanti kita tanya dia. Tapi apa pun, Tasha Sheila dengan cerita Laili ni mudi je. Kenapa? Itulah, saya pun tak tahulah. Dia mudi sampai, konon-kononnya pasal kekasih dia sampai terbawa-bawa pengurus dia pun terikut sekali. Oh, cerita 3 segi kot. Cerita kau suka-suka tau. Apa kata kita perempuan nak tahu cerita sebenar pasal Tasha Sheila ni? Okay, Tasha nak tanya pasal satu gosip panas lah ni. Dia orang cakap Tasha sekarang ni dah tak sedar diri katanya sebab selalu mudi-mudi. Biasalah, mulut ke mulut. Tasha rasa Tasha tak nak komen apa-apa yang orang berhak berkata apa saja, tapi Tasha rasa cukuplah kepada teman-teman rapat dan mana yang pernah bekerja dengan Tasha dan keluarga yang tahu Tasha macam mana, itu sudah mencukupi untuk diri Tasha. Tapi Tasha tak pernah ambil serius tentang gosip-gosip yang melanda Tasha selama ni. Daripada dulu sampai sekarang Tasha tak pernah ambil pot. Sebab bagi Tasha, gosip, cerita-cerita macam ni semua permainan dalam industri. Dan kabarnya juga manager Tasha sebelum ni membawa diri sebab bila Tasha selalu mudi dengan dia mungkinlah tak boleh terima kelakuan Tasha tu sendiri. Betul ke? Sebenarnya kita orang tak ada masalah apa-apa langsung, cuma kita orang dia dengan nak bawa haluan dia dan Tasha still dengan haluan Tasha, dan kita orang masih kontak dan kita orang tak ada masalah langsung. Yang mana orang kata ada hubungan yang mudi ke apa tu, Tasha rasa memang tak betul sama sekali. Pasal bab-bab lain ni Tasha rasa Tasha tak pernah nak macam mudi tak tentu pasal. Kita orang masih berkawan dan masih hubungi antara satu sama lain. Kalau mana-mana yang tak ada nombor phone Tasha, still boleh direct call Tasha punya manager lama dan kita orang still berhubung antara satu sama lain. Tasha rasa Tasha bukan orang yang layak untuk menghukum orang lain untuk berkata apa saja tentang diri Tasha. Tapi apa pun Tasha mendoakan yang terbaik pada mereka-mereka itu. Semakin kurus, banyak kerja kak? Saya memang kena kuruskan badan sebab manajemen saya suruh turunkan 10 kg. Bukan sebab awak takut baju kahwin tak muat? Tak. Baju kahwin lambat lagi. So ada banyak masa lagi. Lama tu macam tahun depan ke macam mana? Tak tahulah bila jodoh sampai lah. Jadi ini menangkis kenyataan Johan. Apa kenyataan dia? Dia mengaku dia dengan awak ada something-something. Kita orang cuma sahabat aja. And tak bercinta pun. Cuma kita kawan-kawan. Kalau ada jodoh ada. Sekarang ni Sheila lebih kepada mendiamkan diri saja. Saya lebih selesa dalam apa keadaan pun bersederhana. Sebab saya belajar daripada apa yang saya pernah lalui dulu. Nak rasa, nak sayang kat orang pun macam sederhana. Sayang diri sendiri dulu. Macam tu lah. Jadi at the end of the day, tak adalah rasa. Bila kena sesuatu, tak adalah rasa macam terus kecewa habis. Kalau family sana okey, family awak macam mana? So far, persahabatan kami, each other punya family tahu. Kedua-dua belah pihak family menerima baik persahabatan kita orang. Cuma suruh each other jaga diri lah. Macam saya dengan Johan pun kita jaga batas each other kan. Alhamdulillah lah, persahabatan yang sihat lah. Kalau tadi cerita pasal cerita macam Tasha Sheila kan. Sekarang ni kita nak cerita pasal Ice skating. Bukan. Oh, bukan. Rumah ni. Rumah Datin Halija ni. Rupanya sini pun boleh ice skating lah you all. Dekat sini, kalau kau nak kahwin lagi, boleh juga. Ni kat dalam tu ada tempat nak pelamin-pelamin semua. Jadi kita nak cerita pasal filem blockbuster, iaitu filem penanggal yang baru ditayangkan di KT Cineplex E-Curve yang dihadiri oleh pelakon-pelakon dia dan juga orang ramai. Yes, dan ada lagi satu filem yang bakal dilancarkan pada 23 Januari nanti. Filem Laga, di mana dia baru je lancarkan filmnya dan lancarkan single pun boleh. Lagu OST Hyperact. Dan apa kata kita propas saja sebab kita orang dua ni tak sabar nak kurangkan berat badan. Ketika melakonkan cerita ni, orang nak tahulah macam ada setengah pelakon. Bila berlakon cerita tu, dia takut. Dia macam ada perkara yang seram-seram, gini-gini merasuk. Fasha ada tak? Alhamdulillah, yang tidak berlaku pada saya. Saya kira kali kedua berlakon cerita yang konsep begini. Pertama dulu long time ago, cerita tu tajuk dia Gong, dah lama dah. So ini cerita kedua saya. Dan memang ramai juga pelakon yang akan mengalami benda-benda macam ni, benda-benda misteri ni. Tapi Alhamdulillah yang tak berlaku pada saya. Kerana mak saya berpesan, apabila nak syuting cerita begini, apabila masuk hutan apa semua minta izin. So saya pegang kata-kata mak saya kepada penonton Propaganza, jangan lupa menonton filem Penanggal. Memang best.
Okey, apa watak yang dibawakan oleh Intan dalam cerita Aku Pilih Kamu ni? Saya memegang watak sebagai Kisha Ilani. Dia adalah seorang anak tunggal yang menghadapi konflik dengan ayah dia sejak kematian ibu dia. Dan konflik itu bertambah apabila ayah dia paksa dia berkahwin dengan seorang lelaki yang dia tak kenal langsung. Saya memegang watak sebagai Mama Alif. Mama Alif ni karakter dia very down to earth, dia very humble. Dan kalau saya berlakon, Kak Ira banyak ajar saya teknik-teknik untuk dapatkan dia punya karakter sebagai Mama Alif tu. So macam pula dengan peranan Zain dalam filem ni? Sama juga. Obviously, setiap watak mesti ada opposite kan. So, dia memang sangat tone down, sangat down to earth. Saya di sebaliknya tidak terlalu arrogant, tidak terlalu antagonis. Tapi lakonan kami dijaga dengan rapi oleh Puan Director Ira Rahman. Pada penonton-penonton yang meminati Intan Lidiana, Zain, saya, Azan Rani, Sherry Melis, silalah sokong filem-filem kita di Malaysia ni. Selaku director kepada filem Laga ni, ceritakan sikit kenapa memilih tema Laga Ayam sebagai tema cerita Laga ni sebenarnya? Satu perkara yang saya nak pilih kerana kalau tema Laga Ayam ni satu benda yang belum diceritakan dengan detail di dalam sebuah filem, dan satu benda lagi dia amat terasing daripada apa yang telah dibuat oleh rakan-rakan saya yang lain. Okey Masya, ceritakan sikit watak yang bawakan dalam filem Laga ni. Watak saya ialah Ayu, isteri muda pada Wan Hanafisu. Dan kira Ayu ni kira adalah barang taruhan Wan Hanafisu. Ceritakan sebesikit tentang lagu kayangan yang menjadi OST untuk filem Laga ni. Untuk lagu filem Laga ni, basic dia tentang percintaan. Memang khas untuk lelaki lah yang bercinta dengan seorang perempuan dengan harapan macam tu lah. Jangan lupa saksikan saya dalam filem Laga pada 23 Januari 2014 tau. Jangan lupa datang. Kalau tak, habis. Yes, good afternoon everyone, and today we are in Datin Holija's house. House. Yes. And from New York with love, but Malaysia, my nocturnal, yes, and just launched her first nocturnal listening party, and she flew her sponsors all the way to Malaysia for the first time with Google and YouTube, and because she said she believes in social media. Yes. Am I right? Yes. Am I right? Yes. Susah kalau bebal bahasa Inggeris macam saya ni nak berkomunikasi. Tapi tak apa, yang tak faham kat rumah tu, subtitle kat bawah baca. I cakap Melayu boleh? Boleh lah. Awak Penat ni. aku bawa Mak Salih ni jalan satu rumah ni. Cerita pasal Yuna. Dia launchkan Nocturnal dia. Nocturnal listening party. Listening party. Yes. Itu satu hal. Lagi satu hal. Ni si apa ni? Si monolog. Dia launch something. So we don't know. Something lah. Sambil dia buat IT. Oh, iya ke? Ah. Why not we the perompak wanted to know what is the something? Awak memang selalu tampil unik. Semua unik, semua Yuna. Dan hari ni pun awak buat majlis listening party pun unik. Cara YouTube. Orang lain buat TV, awak buat YouTube. Kenapa live di YouTube? Bagi saya, YouTube ni merupakan satu konsep yang sangat best sebab siapa pun boleh tengok. Saya banyak peminat dekat luar sana yang very internet savvy. Diorang selalu dengan Twitter diorang, selalu dengan Instagram diorang, selalu dengan YouTube. Jadi YouTube merupakan satu platform yang bagus lah bagi saya. It's a new thing and Alhamdulillah Malaysia Airlines dan Google dapat tolong saya buat listening party kecil-kecilan macam ni. Kita lepak-lepak sikit. So saya harap peminat kat rumah tu yang tengok dekat YouTube tu diorang enjoy. Sekarang ini saya berada di sidang media Monolog yang baru saja mengeluarkan EP ataupun mini album. Jadi Lok, boleh tak beritahu mana dapat inspirasi? Inspirasinya datang daripada kehidupan seharian dan dari situlah kita dapat inspirasi mendapatkan 4 lagu ni. Pertamanya Indah Loka, kedua Mawar Putih Tanda Perpisahan, iaitu sebuah lagu cover. Lagu asalnya dinyanyikan oleh Jamilul Hayat. Lagu ketiga ialah pasal Hari Raya. Lagu Hari Ini Dalam Sejarah. Jadi inspirasinya adalah Hari Raya. Lepas Raya pula Merdeka. Inspirasinya adalah Datuk Semawang dan juga Mak Saleh, Datuk Bahman semua. Lagu Tanah Airku, Tanah Airmu jua. Kenapa keluarkan EP ataupun mini album dulu sebelum mengeluarkan album penuh? Sejujurnya saya tak nak membuat kesilapan seperti zaman Butterfingers dulu, di mana saya keluar album satu dengan 10-11 lagu dalam satu masa. Lepas tu orang tak sempat nak cerna, orang tak sempat nak digest. Lepas kita orang keluar second album, dia orang baru habis first album. Jadi kita nak biar perlahan-lahan. Biar satu lagu perah habis-habis dulu, 4 lagu ke perah habis-habis, orang dah bosan dan kita teruskan.
Tuan-tuan dan puan. Itu dia. Inilah dia rumah, salah sebuah rumah perlindungan masa kejadian 1969 13 Mei. Juga Mak Salih, so kita balikkan. Balikkan kan. Dan suatu ketika dahulu kalau saya tak silap lah ya Johan, buka-buka tingkap je ada pokok durian, buka-buka tingkap sebelah sana ada pokok rambutan, sebelah depan pula pokok pulasan tu. Tapi sekarang buka-buka tingkap je depan tu kedai mamak dah. Iya ke? Ya. Nah, tak tahu pula. Kalau gitu kita pergi kedai mamak, kita ajak dia orang berehat dulu. Okey, kita berehat dan kita akan kembali selepas ini ya. And it wasn't the main, it wasn't Mercedes-Benz. Tapi tak ada kena tipu. I tahu apa yang buat. It was Blitz New York Fashion Week. Macam mana orang blog tu lebih tahu daripada I tak tahu. I tak tahu apa-apa pun. Pandai orang blog tu. Tak kira warna bangsa atau apa-apa. Dia hanya tahu Malaysia sorak dalam satu suara. Sedap tak aku buat air? Sedap gila. Ini apa tadi nama dia? Itu nama dia Rainbow Tree. Yes. Yang kau punya? Aku punya Floating Island. Floating Island. Yes. Bahan-bahan dia simple. Simple, okey. Simple. Floating Island. Ini Rainbow Tree. Coklat. Aku tak tahu coklat. Yang merah tu. Ini. Yang merah tu ini. Yang hijau dari Nila. Hijau dari tu. Matilah aku. Tapi kita ingin bersama dengan Ais Stylista. Nak tahu siapa yang Saben Stylista di party EH Angguna di Vertical Gardens baru-baru ini. Kita propas saja. Saya sekarang berada di majlis Parti EH 20 Anggun dan disenangi anjuran majalah fashion dan gaya hidup EH. Dan pastinya ramai selebriti popular yang hadir malam ini dengan gaya penampilan masing-masing. Sama ada penampilan mereka stylista atau itu kita siasat sebentar lagi. Terima kasih kepada Wan Pa dan Lok Sele menaja pakaian saya hari ini dan juga Converse yang menaja sepasang sneakers yang cukup stylista. Okey, saya sekarang bersama Emma Imbo yang sangat-sangat orang cakap tengah in sekarang. Apa khabar, Emma? Tengah in, alhamdulillah sihat. Hai. Nampaknya malam kita bersama hitam Kenapa agaknya memilih hitam? Adakah hitam itu never go wrong? Ada mudah, simple untuk Emma Imbo? Sebab Emma dah terlampau biasa bila orang tengok Emma kat TV je dengan colourful. Orang tengok Emma macam sweet, so hari ni Emma nampak ganas sikit. Adakah ini tajaan atau koleksi sendiri? Styling siapa buat? Rambut siapa buat? Makeup siapa buat? Makeup saya dari Epi Temeluk. Gelang saya ni daripada Topshop. Jaket sendiri, seluar sendiri. Agaknya susah tak untuk menyiapkan diri untuk majlis malam ini, memandangkan ini adalah sesuatu yang istimewa untuk you malam ni kan? Sebenarnya agak susah jugalah sebab Emma bukannya fashion type. So Emma nak cari fashion tu macam okey tapi ikut kata hati. Dina sebenarnya atau calon untuk 20 yang anggun juga sebelum ni kan? Way back. I can't remember when. Awal pun pernah Saya pernah tahun 2005-6 macam itulah sebelum disenangi. Adakah anda paling anggun malam ini dan anda disenangi malam ini? Saya rasa ramai lagi zaman-zaman sekarang ni yang muka-muka baru yang lebih anggun dan disenangi. Tapi kita orang ni kira macam masih lagi dikasihi lah. I suka tengok awal punya pakaian ni. Awal turun-turun bawah tanya dia okey tak macam ni. Dia kata macam okey lah. So macam bila ada orang cakap okey lah tu macam alamak nervous kan. Tapi dah tak ada masa, dah lambat pakai je lah ini. Macam cuma nak mix and match baru dah lama. So inilah jadinya. Adakah ini mereka fashion tempatan ataupun antarabangsa? Ni saya match sendiri. Baju ni saya beli dekat Topshop. Baju ni saya beli dekat Zara. Seluar ni saya beli dekat Zara. Kasut tu sendiri punya. So I mix and match. Mungkin saya raba warna sikit malam ni. Sebab tadi saya tengok Sherry pakai warna pink. Ini adalah warna merah, betul? Merah. Actually baju ni saya beli masa saya berada di South Africa sebab saya tengok cutting dan warna dia menarik jadi saya terus beli. Hari ini Rizal menggayakan seluar pendek. Kalau artis lelaki lain mungkin kenapa seluar pendek menjadi pilihan Rizal malam ini? Sebenarnya this is my first time pakai seluar pendek ke mana-mana majlis dan saya rasa majlis hari ini lebih santai lah sebab saya bukan one of the 20 yang anggun dan disegani. Jadi saya macam lebih have fun, comfortable with what I'm wearing. Kabarnya ini adalah persalinan last minute. Betul atau salah? Jina, ceritakan sikit pasal persalinan ni. Because I duk sibuk dengan expo this weekend, Baby Expo. So macam banyak juggle dengan event pagi tadi dekat Pavilion and then dengan lagi in between that I kena prepare stocks untuk the expo this coming weekend. So macam last baju Atilia. And you know Atilia is size 0, right? 00XS. But she said I have one baju that I can't really fit into because it's kind of big. So I pakai lah. Saya suka penampilan Imam ni. Tapi mungkin kalau aksesoris dikurangkan, macam gelang ni kena dikurangkan, mungkin lebih-lebih stylista
kelakon. Very interesting. Walaupun you try to experiment something. Mungkin kalau kat TV tu, dekat magazine, awal jarang berpenampilan begini. Dan saya suka awal penampilan macam ni. Bagi stylista lah. To be honest, saya suka rantai you, saya suka seluar pendek you. Bukan ramai lelaki yang boleh menggayakan seluar pendek. Keberanian you hari ini menggayakan jaket berwarna merah. Keberanian memakaikan seluar pendek dan juga rantai. Dan boleh saya katakan penampilan Rizal untuk majlis EH20 yang anggun sangat-sangat stylista. Okey, mungkin ini oops kalau Dinas menggayakan beg malam ini. That's not fair. That's not fair. It's Balenciaga by the way. But I like you darling. I suka you make up. Adakah awal make up kan bukan? No. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dunia hiburan, gosip dan fashion selebriti popular, layari murai.com.my. Ui, makin banyaklah kahak aku lagu dia pada ni. Okey. brain freeze. Ow. Okey, yang penting air ni terbaik. Dia boleh sampai ke otak. Mana yang nak ambil SPM, so dia kena air ni dulu. Mungkin boleh ingat balik mana yang dia dah pelajari. Okey. Kita nak cerita pasal minggu lepas. Dia ni punya video klip yang last kali penutupkan video klip dia kan. Eleh, kata payahlah you jealous sebenarnya dengan I kan. Real. Itu kau tengah buat apa tu? Cerita pasal apa? Nak Nila tengah, yelah orang yang frust bercinta kan awak. Yang lelaki tu siapa lelaki tu? Lelaki tu ayah. Ayah? Nama dia ayah. Bukan bapak saya lah. Nama dia memang ayah. Tapi kalau Izu Islam kat situ meletup. Oh ya? Yeah. Kelas. Sekejap lagi nanti aku panggil dia pula Boleh? Oh boleh. Okey, kalau macam tu minggu ni aku nak cerita pasal video klip So Fast. Kenapa yang video klip buat So Fast? So Fast video klip dia orang komplain. Pasal? So Fast Apa kata kita propa je nak dengar dia merepek nanti kan kelot propaganda ni. Jadi kita propa dengan So Fast atau apa lagu dia, video klip dia apa. Propa. Saya jumpa ni Mamat ni. Buat apa kat sini? Sebenarnya kita tengah shoot video klip untuk album kita yang terbaru, untuk single yang terbaru iaitu lagu berjudul Hanya Diriku. Lama lepas tu datang balik. Kenapa lama sangat? Baru keluar sekarang. Sebenarnya sebelum ni kita sibuk dengan research and then full material. So far alhamdulillah inilah masa yang sesuai untuk kita keluar. Lagu ni siapa yang buat? Lagu ni dicipta oleh Muhammad Atlas, penulis lirik dia, dan juga lagu dicipta oleh Zimi dan juga Aiman. Okey, kita nak tahulah pasal video muzik hari ni. Apa kisahnya? Kisah cinta, pasrah, terluka, menangis ke macam mana? Kisah dia dah tentulah Hanya Diriku ni kebanyakan orang akan nampak kisah cinta lah berkenaan dengan satu pasangan yang sudah berkahwin and then orang bercerai. So tinggal kenangan lah. Kenapa So Fast kan selalu buat lagu yang macam menangis, menetes air mata? Sebab bagi saya rasa semua orang pernah merasa benda ni dan benda ni memang kenyataan. Tak ada nak tukar isi cerita dia lain ke? Asyik bercinta, asyik frust. Ni siapa pula heroin? Okey, heroin dia kalau nak tahu siapa wanita itu, kena tunggu video klip ni selesai penerbitannya. Dalam Propaganda ni selain dari bercerita pasal cerita-cerita panas, gosip semua, Propaganda ni juga dia ada segmen aperture. Di mana artis boleh menge-share. Menge-share. Dia orang punya bisnes ke. Perkembangan terbaru dorang semualah kan. Yes, it isn't. Macam minggu ni aperture cerita pasal Liz Dawati. Oh, dia buka bisnes ke apa? Dia buka bisnes. Bisnes apa? Jual sate. Tak ada lah. Dia buka bisnes ni, Aqua Therapy. Oh, Aqua Therapy tu yang macam garam batu tu Apa kau ni? Betul lah. Dia macam garam batu. Okay. Lepas tu, ikan masuk dalam kaki. Macam tu. Tapi Suzawati punya bukan ikan. Oh, bukan ikan. Buaya. Kita propa. Sekarang ni kita banyak lihat artis atau selebriti menjadi duta produk kepada produk-produk kecantikan di luar sana, dan bersama kami sekarang ini adalah Liz Dawati yang juga menjadi duta produk kepada Aqua Therapy. Boleh jelaskan sedikit apa sebenarnya produk Aqua Therapy ni? Secara ringkasnya, Aqua Therapy Malaysia yang dibawa khas daripada Jordan. Produk ni sebenarnya kalau ikutkan dia dah terjual ataupun dah popular dekat luar negara dalam 9 buah negara seluruh dunia. Bilakah produk ini akan dilancarkan di Malaysia? Kalau ikutkan, barang ni telah kita perkenalkan pada bulan Jun dan masuk barang
secara serius, maknanya dah ada kat pasaran bulan 9. InsyaAllah untuk pelancaran, untuk memperkenalkan produk ni yang sebenar, kita akan buat high tea dalam masa terdekat ni. Apapun kita akan war-warkan dalam Instagram, Twitter dan juga Facebook, insyaAllah. Penglibatan Lizdawati sebagai duta produk sudah semestinya sibuk, banyak hulu hilir. Tapi bagaimana dengan penglibatan dalam dunia seni, macam mana? Alhamdulillah masih lagi ada offer. Walaupun saya dah berijab, terima kasih kepada semua producer, director yang masih memberi kepercayaan pada saya. Dan macam saya beritahu, semua ni adalah rahsia Allah. Setiap rezeki yang ditentukan oleh setiap insan dia adalah milik Allah. Jadi kadang-kadang memang saya dengar ada rakan-rakan yang mengeluh bila macam ni, ala offer tak ada pula sekian-sekian. Ya, saya mula-mula terasa. Tapi Alhamdulillah saya kata rezeki Allah ataupun rahsia Allah kita tak tahu. Jadi kita sentiasa berdoa lah, berdoa insya-Allah akan ada rezeki untuk kita. Itulah dia Aqua Therapy. Kan aku cakap tadi dia ada buat ada batu garam batu. Dia buat bisnes lah kan. Tapi selain tu, Astro juga bagi orang-orang luar share. Oh iya ke? Share dengan bisnes apa yang dia orang ada. Oh, contohnya? Iklan? Tak saja kau bangun. Selain daripada itu, Astro juga kita patah balik ni. Sumpah I tak tahu. Brand ni sumpah I tak tahu. Kejayaan Awi artis, jadi orang boleh cakap apa je pun. Jadi haraplah korang faham. Awi tak layan benda-benda macam ni kan. Benda tu adalah tidak benar dan berunsur fitnah. Nyam sedap gila asam apa pedas nyonya ni. Asam pedas nyonya. Ni apa? Laksa nyonya. Laksa nyonya ni. Goreng Jawa. Oh, ni resepi terbaru dekat Nasi Sentul ni. Kau yang mana pandai lah. Betul lah dia orang cakap tadi. Betul tak? Tengok betul kata. Ya. Kau tengok sama. Gitulah kau khusyuk sangat nak makan. Tapi kita nak cakap pasal gosip terbaru ni. Ada artis ni, kalau selalunya artis-artis kat Malaysia ni, dia tak mengaku diorang bercinta. Yalah, takut orang tak suka lah, orang buat fitnah lah apa kan. Tapi yang ini, iya nak cerita yang diorang ni bercinta. Oh, habis kau bercinta dengan aku, relax je. Apa? Apa? Dalam ni lah. Okey, faham. Okey. Takut mak tadi noya sekejap. Takut laki kau marah, sepul Hey! Kau suka tak macam abang? Okey, lepas tu kita nak cerita pasal Sazi Falak. Cerita dah. Aduh, Sazi Falak pula dia kena tipu dengan penganjur kat luar negara. Ingat kan? Selalunya penganjur kat sini je kadang-kadang kan. Ini dia kena dekat luar negara. Dah, makan jangan sibuk orang. Itulah. Tak gila, popa. Dengar khabar Kamal Adil dah keluarkan statement nak bernikah dengan dia tak lama lagi. So, adakah benar? Yang tu jangan tanya saya lah sebab dia yang keluarkan statement. Mungkin ada berbincang dengan you sebab katanya dia akan hantar rombongan dalam tahun ni jugalah katanya. So, betul ke? Macam mana you tahu lebih daripada I? I tahulah, I baca blog. Macam mana orang blog tu lebih tahu daripada I tak tahu. I tak tahu apa-apa pun. Pandai orang blog tu. Kabarnya Kamal Adil juga dia dah form management MIG untuk melamar you. Sumpah I tak tahu. Brand ni sumpah I tak tahu. Jadi korang memang tak ada berbincang untuk menamatkan zaman muja dalam masa dekat? Perbincangan tu ada tapi macam exactly macam nak cakap okey tahun ni ke tahun depan ke tak ada lagi between dia dengan saya lah. Tapi tak tahu macam mana orang boleh tahu perancangan dia sedangkan saya sendiri tak tahu perancangan dia macam mana. Kiranya kalau dia dah keluarkan statement tu ada lah kan, tapi dekat saya sendiri dia tak cakap macam tu dengan saya sendiri. Anda kata betul rombongan tu dia akan hantar dalam masa terdekat. Adakah you dah bersedia untuk bergelar isteri? Tunggu rombongan tu datang dululah. Nanti baru saya cakap lah kan. Takkan nak cakap sekarang, malu you all. Ada yang kata lepas saya balik daripada fashion show di New York, you senyap kerana kononnya ditipu kat sana. Oh no, I think the fashion show kat sana was very good, alhamdulillah. And it wasn't the main, it wasn't Mercedes-Benz, tapi tak ada kena tipu. I tahu apa yang buat. It was Plits New York Fashion Week dan it was very exciting actually. It was grand, but it was the independent one. I knew what it was. It was Plits New York Fashion Week. So they have a lot of events. Of course, it's New York, such a big city. So then of course you have the main Mercedes-Benz. Tapi yang main Mercedes-Benz is of course for like Gucci and all that. So mine was Plits. So that was the main event also. Selain pada tu, saya sekarang dah nak berlakon semula lah. Because before this susah sikit nak commit. But I love my business and I don't think I diam. I think I've been so crazy. Ever since I got back from New York, I was travelling all over in Melbourne, Australia. So honestly, it's been very hectic. So it was now and I thought okay lah, tapi saya masih suka, saya masih cintakan bidang lakonan. Tapi saya kena tengok jugalah apa yang saya boleh buat. Macam Saloma Biopic, saya pernah bekerja dengan Melissa Saila and I love her work. So that's why I say yes. Aku ingat tengok ais biasa, tengok ais limau dia power lah. Power gila lah? Rasa sekejap.
Tapi kita bukan cakap pasal makanan ni, kita cakap pasal up close and personal artis kita dapat datang hari ni. Sebab dia pergi Jakarta beli bulu mata, pelesu. Jadi kalau nak tahu cerita pasal dia, beli Surat Khabar Panca Indra, baca kat situ, okey? Yes, dan memandangkan kita ada story panas hari ni. Apa kata kita propa je pasal Rebecca. Baru-baru ni you dah menang kes saman ke atas rumah karya milik Irma Fatimah dan nampaknya hal ni tak berhenti di situ saja, berlanjutan apabila pihak belah sana macam tak puas hati sampai you buat sidang media pada hari ni. Jadi apa sebenarnya isu ataupun benda yang you nak clearkan pada hari ni? Mungkin ada isu berbangkit ataupun isu baru ke macam mana? Sebenarnya adalah bertujuan untuk mempertahankan hak saya. Maknanya dari segi saman menyaman ni dah settle sebenarnya kan. Dari isu disiplin apa segala-galanya yang disebut semuanya dah settle di mahkamah. Tapi isu ni berbangkit apabila pihak sana dan pihak saya berlawan-lawan di Instagram, di Facebook, bergaduh-gaduh. Jadi benda tu yang saya bawa ke hari ni. Saya tak nak benda ni berlarutan. Kalau mengenai isu disiplin sendiri, adakah memang sepanjang drama tu you memang tak pernah buat masalah ke, datang lambat ke apa ke, ataupun memang dia sengaja create benda tu, ataupun memang you pernah mungkin sekali dua dia perasan ke macam mana? Benda tu adalah tidak benar dan berunsur fitnah. Sebab apa? Sepanjang saya syuting, saya tak ada masalah dengan pihak sana. Sampailah kehabisan hari saya rap pun rap dengan diorang. Dekat mana yang diorang kata saya ada isu disiplin? Kalau isu disiplin saya tu terlalu teruk sampai dia nak memotong saya punya 11,200 tu, sepatutnya awal-awal dia dah tak puas hati. Kenapa selepas setahun? Isu ni sebenarnya daripada tahun lepas. Bila saya tak dapat payment, akhir saya 40% lagi 11,200. Saya tak ada ni tiba-tiba terus pergi cari lawyer, pasang lawyer, tidak. Saya berbincang dengan ahli keluarga dulu. Saya tanya, kenapa Kak Irma Fatimah lari daripada saya? Lepas tu saya telefon dia. Saya bagi dia SMS, saya bagi dia BBM. Kan kalau orang yang pakai BlackBerry Messenger, dia tahu kalau orang tu dah baca. So saya nampak dia dah baca. Tapi saya tahu masa tu dia tengah syuting cerita lain di Mekah. Jadi saya tengok, oh mungkin dia busy tapi dia baca. Saya hope, saya harap dia reply. Tapi dia tak reply. Mengambil masa yang berbulan-bulan dia tak reply. Saya call Puan Fadila, pihak dia pun tidak mengambil tindakan apa-apa. Jadi dia mempertikaikan hak dia sebagai seorang producer. Maknanya hak saya sebagai seorang artis yang sudah berlakon, itu adalah duit titik peluh saya. Dan saya sedang mengandung masa tu. Saya rasa saya ditindas. Sebab tu saya mengambil tindakan mahkamah. Dan Alhamdulillah, syukur sangat-sangat Allah berpihak pada saya. Sedap gila asam pedas ni. Terbaik Tok. Nailis, terbaik Nailis. Yes. Tapi ni aku lupa. Aku ingat dah. Apa erti berkatan Kau ni kat public je ni kau tanya berkatan. Asal? Berkatan itu secara fizikal dia mensucikan diri. Tak, maknanya ialah apa berkatan tu? Berkatan? Ada berkatan. Kau ni tanya aku pula. Sekejap lagi nanti aku tanya guest artis tu sendiri. Sasa dia punya event. Okey. Apa saja? Kau berkatan. Malaysia digempakan dengan Majlis Berhatan Isu Islam hari ini. Berkatan lagi? Berkatan lagi sekali. Tapi bertujuan untuk mempromosikan filem Hantu Tok Mudim yang bakal muncul pada 21 November ni. Dan juga Showbiz memberi sedikit sumbangan kepada Rumah Anak-anak Yatim Ulu Kelang sebab dia orang pun nak berkatan nanti. Sebenarnya program ni kita nak raikan anak-anak yatim yang dekat sini. Dekat Rumah Bakti Dato' Harun ni kita nak raikan diorang bersunat. Jadi di samping itu kita sponsor diorang, kita buatlah sekali. Because topik kita sama. Berkatan, jadi kita pun sekali lah saya. Macam mana dapat idea ni? Rasanya tak ada pula terfikir nak buat benda-benda macam ni. Idea ni daripada producer sendirilah, Zarina. Which is kita nak cari topik yang untuk kita buat gimmick. Dan di sini kita jumpa budak-budak yang nak berkatan. Jadi samping tu kita buatlah gimmick sikit. Just untuk nampakkan flow dan kita introduce sikit apa yang ada dalam filem ni. Okey Datuk, komen sikit tentang sambutan ulang tahun Pandora. Sambutan amat baik sekali kerana dalam 3 tahun kita telah mencapai banyak kejayaan. Bukan sahaja kita diiktiraf, kita mendapat sokongan yang begitu padu daripada pelanggan-pelanggan kita di sini, tapi juga kita mendapat iktiraf sebagai salah satu Pandora yang terbaik di dalam dunia. Tasha Sheila, ceritakan sikit tentang Pandora yang dipakai pada malam ni. Pada malam ni Tasha memakai Pandora untuk Christmas punya collection dan Tasha rasa sebagai seorang wanita yang first time untuk suka aksesori, Tasha memang gemar untuk memilih Pandora sebab bagi Tasha simple dan nampak sangat elegan dan nampak fun. Adakah Sezi ni penggemar Pandora? Saya memang suka Pandora dan kenapa saya suka Pandora sebab it's a charm bracelet. So charm bracelet you boleh pilih tentang mana-mana dekat dalam mana and how you want to decorate it. So for me, saya memang suka accessories. Cepat habis kan? Pukul 6 kita nak balik. Tak buat jam. Yelah kan? Okey. Kita tak balik lagi. Tapi kita akan kembali selepas ini. Nak sidai perut jap. Ya.
Kita jumpa selepas ni. Awi tak pernah kenal kawan-kawan yang kaya untuk duit mereka. Awi boleh cari duit Awi sendiri. Saya merajuk dalam segi perniagaan. Jangan salah faham. Selamat bertemu kembali. Dan kali ini kita special sikit. Kita bersama dengan dua orang pelakon. Pelakon. Bukan kenapa? Sebab dua, kalau seorang pelakon, dua pelakon. Okey. Hantu Tok Mudim yang akan ditayangkan di Pawagam 21 November ini. Benar. Kita bersama Adria dan juga Nur Islam. Isu Islam. Mereka inilah antara tunggak utama filem Hantu Tok Mudim. Ya. Alright, dan kita nak tanya Izu sendiri sebagai seorang pelakon Izu Islam sebagai seorang pelakon Hantu Tok Mudim. Apakah wataknya? Adakah watak Tok Mudim tu ke apa ke orang tak tahu ni? Okey, tak mudim. Tak mudim tu kalau yang tak ada. Pasten, tu pasten. Faham? Okey, tak mudim tu Harun Sani Bacik. Harun Sani Bacik. Saya watak Burhan, seorang anak penghulu kampung dekat kampung Sri Menawan tu yang Oyo, macho, handsome. Tapi bila nak kahwin rupanya ada lagi tersepit. So tak boleh. Sunat kahwin kena buat dulu. Buat apa? Sebab majlis berkatan dulu. Inilah yang aku nak tanya kau tadi tu, kau tak nak cakap. Okey, berkatan tu apa? La ilaha illallah. Tak dia kata dia mensucikan diri. Okey, Adria pula sebagai? Saya sebagai Wiwi, iaitu kekasih kepada Wu yang Niha. Oh, selalu kalau nama Salma lah. Salma lah. Manja kita orang Wiwi dan Wu. Wiwi buang air kecil, Wu besar. Ya, apa dah nama Wiwi Wu. Masya? Itulah. Masalah makan dulu. Sekejap lagi kita akan tanya diorang soalan pasal Tok Mudim ni. Sebab kita nak cakap pasal MasterChef All Star. Kau tahu tak? Tahu. Sudah, ni sekejap lagi dia akan bakal disajikan di MasterChef All Star ni. Sebab semua MasterChef punya apa yang All Star akan bertanding balik. Wow. Ya, bertanding balik. So kita kita beropak saja nak tahu siapa yang akan terlibat. Berapa? Akak adalah salah satu calon yang paling disayangi orang. Apa perasaan aku? Syukur Alhamdulillah lah. Sebab daripada yang musim dulu, selebriti pertama dan All Star, saya rasa macam kenapa saya sendiri tertanya. Mungkin kita tak jumpa, mungkin ada X Factor tu je tapi saya tak tahu kenapa. Alhamdulillah lah kalau orang sayang saya. Ada orang cakap Kita nak tanyalah kan sebab anda berdua sahabat baik. Macam mana boleh nak terus juga bersama dalam MasterChef Malaysia All Star ni? Sebenarnya dia adalah satu persaingan yang sihat dan sebenarnya bila ditawarkan untuk menyertai MasterChef All Star, Imelda rasa itu adalah rezeki yang memang syukur Alhamdulillah sebab diberi peluang kali kedua untuk merebut title tu. Brian macam mana? Penuh drama lagi ataupun lebih fokus kan? Kali ini MasterChef All Stars kan. Drama dan kejutan pasti ada. Tapi itulah when you are around orang-orang yang disayangi, terutamanya saya masuk ni dengan Imelda, kita macam support system antara satu sama lain lah. So it's very nice to masuk dengan kawan baik semula. Tapi drama tu all I can say is nantikan. Kita bersama dengan mereka. Strategi anda untuk kali ini? Strategi macam biasa, masak sebaik yang mungkin dan lepas tu kalau boleh selamatkan diri sendiri. Macam mana pun kena selamatkan diri sendiri dulu. Tak payah selamat orang lain, janji selamat diri aku sendiri. Itulah strateginya. Harapan anda untuk MasterChef Malaysia All Star kali ini? Harapan I, nombor 1, jangan terkeluar sebelum Azwan Ali. Nombor 2, jangan terkeluar di minggu pertama. Yang ketiga, masuk top 5 je I nak. Tak menang tak apa, masuk top 5 dah cukup. Yes, dan itulah MasterChef All Star kan. Dia gabungan balik untuk bertanding merebut sebuah kereta Ferrari 8 bateri. Tapi yelah, kita nak tanya pasal filem Hantu Tok Mudim Okey, Andrea, cerita ni hantu. Kalau cakap hantu mesti cerita seram kan? Tapi bila tengok muka Izu Islam ni nak kata seram pun ada, kelakar pun ada, aku confused. Cerita sikit apa ni Hantu Mudim ni? Dia cerita macam mana? cerita komedi sebenarnya. Tapi kita ada hantu tu buat lawak aja sebenarnya. Oh, dia buat lawak aja. Hantu tu tak adalah seram sangat, seram Seram-seram sejuk lah. Ada scene yang seram, ada scene yang sejuk. Tapi kita lebihkan kepada komedi lah. Ni hantu siapa hantu dia? Jangan nak tahu tengok. Kera. Salah buatlah soalan dia.
Okey, Izu sendiri selain daripada filem ni, ada tak filem lain yang Izu buat? Akan bakal keluar. Yang tak kisahlah yang dah keluar ke, yang akan keluar ke. Okey, yang dah keluar Hantu Pemudim pula. Hantu Tak Percaya dengan 29 Februari. Betul-betul. Betul-betul. Yang bakal keluar lepas Hantu Tak Mudim. Hantu Tak Mudim 21 November. Okey. Lepas tu ada Ular 5 Disember dan juga Cikaru 26 Disember tahun 2013. Oh, Cikaru Oh, Cikaru tu siapa dia punya lead? Saya dengan juga seorang pelakon baru. Pelakon baru dia Lina Nordin. Ada kurang nama. Semua mesti lebih kurang. Kau banyak filem kau kan? Kau memang jadi duta KRU ke apa? Padahal nyanyi Manakah Kita. Itu je jadi punya pelakon. Ya Allah. Aku tak faham macam mana KRU nak kriteria macam mana. Kau nak rebut hero Melaya sebab tu Melaya. Rezeki. Betul lah. Lepas tu yang lepas tu kau ada buat apa ni? Teater apa tak kira? Madu Kala. Itu semua daripada mana? Manakah Kita. Itu je KRU nak terus filem. Faham KRU. Jangan bini Kala sudah. Kan. Okey, tapi kita nak tahu. Tadi kau tanya aku kan pancing umpan apa yang Awi Rafael pakai kan? Kita tanya Awi Rafael, umpan apa dia pakai untuk dapat perempuan kaya? Tu Awi sekarang. Awi? Kira dulu. Propa. Kita orang dapat satu cerita ni. Kononnya Awi ni sebenarnya seorang gigolo. Sebab tu Awi boleh buat lagu-lagu sekarang untuk support finance Awi sendiri. Awi kerja siang malam dengan cara yang halal. Jangan cakap macam itu, tak baik. Masya Allah. Awi main muzik, Awi membuat bisnes. I have my management, bekerja dengan Warner Music. Jadi itulah rezeki Awi datang dari situ. Dan Awi sibuk menulis lagu untuk kawan-kawan. Royalty Awi Alhamdulillah. Biasalah kerjaya Awi artis. Jadi orang boleh cakap apa je pun. Jadi haraplah korang faham. Awi tak layan benda-benda macam ni kan. Awi tahu Awi sekarang single. Awi fokus kerja. Awi kerja untuk ibu. Awi kerja untuk bisnes Awi. Dan Alhamdulillah semuanya sukses lah untuk seorang. Alhamdulillah. Walaupun gosip tak betul, tersebar dan mungkin ada yang mempercayai komen Awi sendiri. Awi rasa orang pun tahulah diri Awi macam mana. Awi tak marah-marah dan benda-benda ni semua. Awi rasa jangan kita cakap-cakap benda-benda merepek lah. Ada yang kata Awi ni kononnya nak fokus pada kerjaya. Padahal sebenarnya fokus untuk pancing wanita-wanita kaya kat luar sana tu untuk support Awi. Awi rasa Awi dengan kawan-kawan perempuan, kawan-kawan lelaki, Awi ikhlas. Awi ikhlas dengan dorang ikhlas dengan Awi. Dan Awi tak pernah kenal kawan-kawan yang kaya untuk duit mereka. Awi boleh cari duit Awi sendiri. Awi datang ke KL sendiri tanpa apa-apa. Jadi Awi yakin Awi boleh. Awi tak perlukan seorang perempuan yang kaya ke apa. Kalau aku kaya boleh. Saya lagi baik jadi milik Pawagam daripada penerbit. Milik Pawagam terbaik. Memang buat duit. Manakah kita? Manakah Dika yang ikan bersama? Maafkan daku untuk kembali. Itu lagu lain lah. Kau pandai buat medley lagu. Lain betul. Okey, selain daripada tu, Masya nak tanya. Silakan Masya. Ni kita selalu tahu yang sebelum ni Andrea berlakon cerita. Apa yang kita cerita berlakon sama dulu? Kahwin 5. Kahwin 5. Situ kita gede-gede kan. You sekarang kita cakap pasal I lah, cakap pasal you. Oh, you garang tapi ada gedik sikit elemen tu. Yang sini elemen dia gedik. So, yang cerita ni you kena jadi apa macam kelakar sikit. Tak, cerita ni sebenarnya Wiwi Salma bukannya kelakar. Yang kelakar dia orangnya. Salma ni mungkin dia lebih kepada dia watak yang seorang yang innocent. Sweet. Ayu. Tak kena lah. Dia punya kelakar. Manja. Manja kena lah. Dia manja awak. Dia kelakar tu tak kata tak sengaja. Dia punya kelakar tu maknanya situasi tu yang kelakar lah. Dia kalau dekat kampung Sri Menawan tu, dia adalah wanita Melayu terakhir. Paling dia hot now lah. You memang meriah now. Kebaya dia ni hari. Oh, patutlah. Oh, dia in character. Jadi apa yang macam yang sukar sangat untuk you bawa? Oh, complicated sangat sebab mak sebenarnya teruja nak pakai macam ni next week. Tak, apa yang susah sangat pasal karakter you ni? Sebab, yelah, saya tahu you organ. Dia ni tak adalah anak dara lagi kan.
Oh, dia janda ya? Jadi, nak kena mainkan watak tu macam you're still innocent, naif, tak tahu apa. Oh, okey. Baik sangat. Macam itu. Diorang asyik cerita diorang korang dulu sana lah. Aku nak cerita dengan kita berdua pula. Aku nak tanya pasal album Manakah Kita. Album apa lagi yang akan keluar yang 14? Kita memang dalam perancangan untuk keluarkan album pada penghujung tahun ni. 14 lebih kurang 6 lagu yang akan dimuatkan dalam album tu. 3 lagu yang dah ada, Berdua seperti dulu dan juga kita, dan tiga lagi Tidak Pernah Berjumpa, Dekat Ini dan juga Di Kau Saja. Oh, aku suka lagu Di Kau Saja tu. Yang mana? Di Kau Rasa Saja. Amboi. Sama, semua sama. Amboi. Kita propa saja. Propa aja ni. Kita semua tahu yang Hans Zaid dengan kawan-kawan tu memang kaki bola kan. Tapi kita tahulah juga kan, adakah dialog-dialog yang terkandung dalam teater yang mengatakan kami bukan bermain kerana wang, kami bermain kerana nama Malaysia lencana. Adakah itu untuk membezakan pemain bola dahulu dengan sekarang ataupun ia sekadar sindiran? Niat kita bukan nak membezakan sesiapa-siapa, tapi pada masa tu Mokhtar Dahari menggunakan perkataan-perkataan tu kepada kawan-kawan beliau, dan kepada sesiapa dia selalu cakap dia main bola untuk skor gol, untuk mendengar satu sorakan dekat seluruh mereka. Tak kira warna bangsa atau apa-apa, dia hanya tahu Malaysia sorak dalam satu suara. Dan juga dia selalu mengatakan yang dia main untuk lencana. Wang masa tu tidak isu, mereka kerja. Apa yang Haris dengan saya bercerita, beza dengan mungkin teater lain atau cerita lain, kami akan cerita benda yang kami rasa kita harus cerita. Kebanyakan orang akan cakap tak boleh sensitif benda ni sendiri. Kita orang tak kisah. Kita orang tak fikir pasal sensitif ke tak. Kita akan bagi tahu yang sebenar. This is the reality. Kita katakan yang reality. Betul ke tidak anda sekarang ni merajuk nak buat filem sebab tu awak buat teater? Ya. Betul ke? Ya. Saya blunt, saya tak tipu. Saya merajuk dalam segi penyagaan. Jangan salah faham kenapa saya ni tak nak buat filem lagi. Saya tak nak buat filem lagi di Malaysia, filem Malaysia, oleh kerana penyagaan dan syarat-syarat kerajaan terhadap filem di Pawagam tidak kukuh lagi. Dan mereka semua mengatakan, oh kami ni semua dah protected, penerbit protected semua, tapi tidak. Saya lagi baik jadi milik Pawagam daripada penerbit. Milik Pawagam terbaik, memang buat duit. Lepas ni memang tak ada lagi filem daripada anda? Tidak. Saya kalau buat filem, saya buat filem di Singapura. Saya akan menerbitkan filem melalui Singapura dan keluarkan filem tu international release. Saya rasa dekat Malaysia pun tak boleh buat international release. Susah nak cakap ni, sebab kalau saya cakap orang akan cakap apa dia merajuk ke apa. Bukan merajuk, tapi penonton yang mungkin fikir saya ni merajuk tak faham, mereka tidak ada di tempat saya. So mungkin kalau mereka tahu cerita sebenar, mereka akan faham, "Uish, ya betul lah, memang ah." Okey, kita dah sampai ke penghujung rancangan. Jadi ada kata-kata terakhir yang mungkin anda nak promote kat peminat-peminat, bagi tahu Instagram, Twitter, apa benda lah. Silakan. Kalau ada ni album baru, tadi album baru, perancangan, filem ke whatever lah. Kita start dengan Izul lah. Memang harapan kami supaya anda semua, peminat-peminat Propaganda dan juga penggemar-penggemar filem di Malaysia ni datang tonton filem Hantu Tok Mudim pada 21 November 2013 di Pawagam di seluruh Malaysia. Dan juga peminat 14 pula. Peminat 14 pun kena datang. Dan peminat 14 21. Kau suka tak? Awal tahun 2014 nanti kita orang akan buat mini showcase untuk peminat-peminat 14, dan jangan lupa untuk dapatkan tiket-tiket yang akan boleh dapatkan tiket di Instagram, di Facebook, di Twitter. Nanti kita orang akan update macam mana cara untuk mendapatkan tiket itu. Jangan marah. Benda nak bagi tahu. Okey, Andrea ada apa nak cakap? Okey, kalau anda nak tengok Izzy Islam, Adria dan juga Sophie G kan jadi romantik. Pastikan anda saksikan Hantu Tok Mudim 21 November. Gegar panggung wayang ramai-ramai. Bawa mak bapak dan nenek, datuk semua. Jaga sikit. Awak tu pakai baju kebaya. Sophie G kan gegar kan. Okey. Itu saja daripada kami. Tadi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada penaja lokasi kami, iaitu Nilis Place Sentul. Yes, dan penaja pakaian kita iaitu saya bukan pakaian, tapi kasut. Converse. Dan saya pakaian dan juga accessories by Shoes. Terima kasih. Dan kita punya penaja baju wartawan iaitu Aziz by Lemari Myra. Yes, dan Heda iaitu GC Closet. Anda boleh layari laman web dorang
di gcfashion.com. Dan terima kasih juga kepada iSalon untuk sponsor rambut Heda. Tidak lupa juga kepada backdrop kami yang senang buat duit. Daripada dia duduk aja, angkat dia kotak propaganda atau hulu gila. Itu je kerja dia. Lepas tu dia duduk main handphone. Terima kasih banyak-banyak pasal anda lah. Kami balik cepat. Yes! Dan juga penaja tutorial kami iaitu Plamentas HAD. Makanan-makanan? Makanan kita by Nailis Place. Sentul. Dan juga jangan lupa like dan follow Facebook kami Propaganza 2013. Sebab apa? Sebab kita nak pergi naik cruise. Oh, yes, kita naik cruise you all. Siapa-siapa nak join kami, sila follow dan sila like Facebook kita orang. Kau kenapa senang buat duit? Jumpa lagi kami minggu hadapan bersama saya Johan dan saya Marsha. Kami selam, kami jiwa, kami cari. Anda di mana? Kami pergi, kami call dan anda akan dapat. Propaganza, see you next week. Asia sangat kau punya bahasa Inggeris. Ladies and gentlemen, we propose. Cairlah. Nah, kan sudah kau bilang dapat tu kedai mama aku nak mau dengar. Oh, makan sebulan tak makan ni. Dapat, senang buat duit. Kau makan lagi? Tanya Latam, tanya aku buat apa. Tinggal perut tu apa? Kenyang. Ini? Kan? Jadi.